selamat sejahtera. Isu pembuangan sisa pepejal dan makanan sudah tidak asing lagi dalam masyarakat sekitar. Kebanyakan masyarakat sudah tahu keburukan isu pembuangan sisa pepejal. Tetapi masih banyak lapisan masyarakat yang masih memandang enteng terhadap hal ini. Sisa pepejal dapat dikategorikan kepada beberapa jenis, antaranya sisa pepejal isi rumah, sisa pepejal komersial, sisa pepejal pembinaan, sisa pepejal awam dan mana-mana sisa yang ditetapkan dari semasa ke semasa. Persoalannya, bagaimanakah sisa pepejal dapat dilupuskan dengan efektif? Mari kita tanya pandangan beberapa pihak tentang isu ini. Okey, Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam. Kami daripada SDG Video Team ingin menemu ramah pengetua lah untuk menanyakan beberapa soalan tentang pembuangan sisa makanan. Okey, terima kasih. Soalan tu agak mencabar juga, tapi apa yang saya boleh katakan ialah pembuangan sisa makanan di sekolah, terutama sekali di zaman pandemik ini, di mana pelajar-pelajar pun tak banyak masa untuk bersemuka, kita pun tak dapat nak memberikan satu cara yang sangat berkesan untuk pembuangan sisa makanan. Kebanyakan sisa makanan ni diuruskan oleh kekitangan KBK dan juga kantin lah, pihak kantin. Oleh itu sebenarnya kalau ada pun sedikit sebanyak berkaitan dengan pembuangan yang memberikan kesan lebih besar kepada kitar semula, ada dilaksanakan lah sedikit oleh pelajar-pelajar PPKI untuk tujuan pertanian dan sebagainya, di mana sisa makanan ini ataupun sisa biojisim lah boleh dijadikan sumber baja misalnya. Jadi adalah sedikit, tapi tidaklah pada saya tidaklah begitu menyeluruh, tidaklah begitu stabil, perlu diperbaiki. Okey. Pada saya sebenarnya pertama sekali ialah pihak KBK lah, sebab mereka yang biasanya menguruskan pekerja-pekerja swasta ni yang menguruskan sisa makanan, maka mereka perlu diberi pendedahan yang lebih baik berkaitan ini, dan mereka juga yang akan melaksanakan penanaman pokok dan sebagainya. Dan tentunya kalau kita kitar semula makanan ini menjadi satu sumber biojisim, akan menyebabkan mungkin kurang sikit dari kos pembelian baja misalnya kan. Maka penghasilan sisa biojisim, sisa makanan ini akan memberi kesan positif ke arah penambahbaikan mungkin environment sekolah, persekitaran sekolah, keceriaan sekolah. Di samping itu dia juga dapat memberi pengajaran ataupun ilmu kepada pelajar-pelajar lah, tentang bagaimana penggunaan sisa makanan ini untuk kebaikan pertanian misalnya. Okey, saya rasa itu. Okey. Okey, pada saya dari segi, kalau kita kira dari segi aspek kos, tentunya saya akan setuju, sebab kita faham bahawa kos di sekolah ni untuk memastikan sekolah dalam keadaan ceria, cantik, semua itu memerlukan kos baja, dan peruntukan yang ada oleh pihak KBK biasanya memang tak banyak. Dia orang pun kalau ada pun dalam konsep membantu, maksudnya sama-sama lah. Maka dengan adanya konsep makanan, sisa makanan sebagai tenaga biojisim, saya rasa perlu diperkasakan lah, terutama sekali di sekolah menengah, sebab di sekolah ini pun sebenarnya ada pelajar-pelajar yang mempelajari bidang-bidang yang ada kaitan lah, terutama sikit sains, RBT mungkin, ataupun pelajar-pelajar PPKI yang memang mereka mendalami konsep penanaman dengan baja organik dan sebagainya. Jadi sisa makanan ini sebenarnya sangat bermanfaat jika
dikitar semula. Sebenarnya ini ilmu yang dibawa oleh orang tua-tua dulu. Sebenarnya orang tua-tua dulu jarang ada baja-baja ni. Jadi mereka gunakan sisa makanan, gunakan daun-daun, rumput-rumput yang dipotong, Yang sudah mati. yang sudah mati, pokok-pokok yang sudah mati, untuk dijadikan baja kompos, baja sem lah, tenaga baja sem, yang mana bila dijadikan baja, maka sudah tentulah akan mengurangkan kos sekolah dari segi pembelian baja. Saya rasa itu. Okey, itu saja Ketua. Terima kasih. Cik dah bekerja di sini selama 7 tahun. Acik kerja kat sini dah 7 tahun. Cabarannya sampah biasalah banyak. Lepas tu air Milo ke air yang dalam tin tak sepatutnya diorang habiskan. Lepas tu masuk dalam tong sampah. Jadinya tong sampah kotor. Cepat berair. Purata sampah yang terkumpul untuk semua pekerja pembersihan lebih kurang 7 beg satu hari yang berisi dengan isi yang penuh. Jenis sampah yang terkumpul di kawasan sekolah ialah bersterin, tin minuman, botol mineral dengan sisa-sisa makanan. Itu saja. Kami melakukan pembersihan ni secara harian, 2 kali sehari. Maksudnya tengok pada keadaan sekolah. Kalau perlu untuk dibersihkan lagi, kami cuba untuk bersihkan lagi. Pada pendapat Cik, salah satu contohnya adalah menggalakkan para pelajar untuk membawa bekal dari rumah masing-masing. Dengan cara ni, sisa sampah kurang dapat dibuang, dan jika dia bawa air pun, bawa air dari rumah lah. Tak adalah pembelian air kotak, air mineral, air tin, maksudnya tak ada lagi lah. Kat situ dapat kurangkan pembuangan sampah para pelajar. Selain daripada itu, pihak sekolah boleh menyediakan tong sampah mengikut kategori sampah. Contohnya sampah sarap, kaca, kertas, plastik. Kempen kesedaran juga boleh dilakukan oleh pihak sekolah bertujuan untuk menyedarkan mereka betapa pentingnya menjaga kebersihan sekolah. Kesan pembuangan sisa makanan tidak terkawal. Kesan pembuangan sisa makanan yang tidak terkawalnya pertama, menghasilkan gas dan bahan kimia berbahaya, seterusnya akan terkumpul dan menyebabkan penipisan lapisan ozon bumi. Seterusnya, pembuangan sisa makanan tidak terkawal boleh menyebabkan longkang tersumbat dan banjir kilat. Di samping itu juga, ianya boleh menyebabkan pembiakan lalat, tikus dan nyamuk berleluasa. Akhir sekali, pembuangan sisa makanan tidak terkawal turut dapat mencecaskan kesihatan. Okey, untuk pembuangan sisa makanan, so kita sepatutnya sebagai ni kita sebagai guru, okey, untuk komuniti sekolah, kita patut dah memberi kesedaran lah supaya pembuangan tu dapat kita dapat reduce apa penggunaan dia, dan kita guna balik untuk semua makanan tersebut, okey, supaya yang lebih bagus lah, dia tidak terbazir dengan benda-benda begitu saja. Okey, so kita guna semula sisa makanan, so dia bukan sebagai sampah lah, maksudnya sampah yang berguna untuk komuniti sekolah. Okey, kesan sisa pembuangan sampah ni, kalau kita tak bendung, kalau kita tak jaga atau kita tak treatment dia akan makin lama makin menambah. Setiap hari manusia makan.
setiap hari manusia akan makan dan sehari-hari kita akan makan lebih kurang dalam 2 atau 3. Kalau sisa ni tak diurus dengan baik, pembuangan ni akan berlaku rotan dan boleh menyebabkan berbagai penyakit. Okey, so untuk menyebabkan tu kita terpaksa guna. Okey, kita akan guna balik sampah itu untuk kegunaan yang lain supaya dia kita punya alam sekitar bersih dan tak adalah penyakit nyamuk, lalat ke dan sebagainya. Okey, untuk proses penghasilan baja, okey, di kawasan di Sekolah Menengah Badan Tenggara, okey, sangat mudahlah sebab kita mudah mendapat bahan-bahan yang organik ataupun bahan-bahan yang mudah didapati. Sebagai contohnya, kawasan ni adalah kawasan yang pertanian kelapa sawit. So kita mudah dapat bahan-bahan contoh baja, tandan dan sebagainya. Dan di sekitar sini kebiasaannya organik, bahan-bahan yang kita dapat untuk dibuat baju organik sangat mudah. Okey, bakteria-bakteria yang baik banyak dan di sekolah ni banyak dengan pokok-pokok yang penuh dengan bakteria dan tanah yang bagus. Dari perspektif agama, bagaimanakah pengurusan sistem makanan harus dilakukan? Baik. Soalan ni sebenarnya saya lihat ada 2 konsep berlaku. Satu, bagaimana sisa makanan itu diteruskan dari perspektif agama. Itu maksudnya bagaimana proses makanan yang sisa makanan itu diuruskan. Satu lagi konsep kita lihat dari sudut agama, macam mana sisa makanan itu boleh terhasil. Betul tak? Maksudnya di sini ada 2 konsep. Yang satu, kalaulah dari sudut agama kita lihat bagaimana sisa makanan itu terhasil sehingga mencapai 38,000 tan sehari ataupun yang saya baca sampai 17 juta tan setahun. Itu menunjukkan bahawa sikap membazir dalam kalangan masyarakat kita ni begitu besar lah sebenarnya. Sebab rakyat Malaysia ni seolah-olahnya tidak makanan itu tidak dihabiskan tapi dia buang kan jadi sisa kan, begitu kan. Seolah-olah macam itulah nak kata bahawa rakyat Malaysia ni membazir, dan dari sudut Islam, dari sudut agama, benda ni sangat dilarang dalam Islam. Sebab Allah SWT sini dah sebutkan dalam surah Al-Isra, kalau saya tak silap lah, ayat 27, bahawa sesiapa yang membazir itu sebenarnya dia adalah tergolong dalam golongan ataupun dalam kelompok saudara syaitan, kan. Jadi di sini sebenarnya konsep pembaziran itu telah berlaku dan ia sangat menyalahi dengan tuntutan agama. Sedangkan Islam sendiri suruh supaya kita ni berjimat-jemat ataupun memadai, makan dengan makanan yang memadai lah, berhenti sebelum kenyang, kan. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu dari sudut satu konsep yang saya lihat lah. Kemudian satu lagi, kalau nak kata yang saya faham tadi berkaitan dengan pengurusan sisa makanan tu dari sudut agama, bagaimana ia dikendalikan, betul tak? Bagaimana sistem itu dikendalikan. Dan saya lihat sekarang ni memang dah ada badan macam SW Corp yang menguruskan sisa makanan tu. Jadi kalau dari sudut agama, bila dah ada sisa makanan tu dan dia diuruskan dengan dia satu kumpulan tu, dia buat sisa makanan tu sebagai baja. Jadi saya lihat pendekatan yang dilakukan ini adalah sebenarnya memenuhi dengan syariat Islam. Maksudnya walaupun dia terbazir, tapi pembaziran dan sisa makanan itu digunakan untuk manfaat yang lain. Jadi pada saya dari sudut pengurusan usaha yang dilakukan ini adalah yang lebih baik lah, maksudnya baik lah dari sudut Islam. Cuma dari satu sudut tadi lah, dari satu sudut kita ni sebagai orang Islam seeloknya kita tidak melakukan pembaziran supaya tidak terhasil sisa makanan sampailah beribu tan jadi kan, ataupun berjuta tan sehari kan. Jadi ini adalah satu perkara yang perlu kita jauhkan lah dari sudut satu pembaziran. Baik. Langkah-langkah mengurangkan sisa makanan berlebihan. Yang pertama, kerajaan boleh memperkenalkan SDG 7 kepada masyarakat. Kedua, pihak kerajaan mengedarkan risalah pendidikan kepada orang ramai tentang pengurusan sisa makanan dengan betul. Yang ketiga, tidak mencampurkan sisa makanan dan bahan yang boleh dikitar semula. Keempat,
memastikan jadual pungutan sampah di kawasan tempat tinggal adalah teratur. Yang kelima, mengurangkan perbelanjaan untuk memproses sisa pepejal. Yang terakhir, menggunakan tenaga biojisim sebagai ejen pembakar berimpak. Assalamualaikum, hari ini saya akan menunjukkan salah satu cara pembuatan baja kompos. Bahan yang diperlukan ialah batu balang, gula melaka dan sisa sampah. Step yang pertama yang perlu kita lakukan ialah masukkan sisa sampah tadi ke dalam balang. Kemudian kita masukkan gula merah. Lepas itu kita ratakan dan tutup. Sebab perlu letak gula merah di atas sisa makanan ialah untuk memudahkan bakteria membiak. Dan kita perlu menebuk lubang di atas supaya udara masuk dan keluar. Tenaga berpatutan dan bersih iaitu SDG 7 merupakan salah satu senarai dalam Matlamat Pembangunan Mampan 2030. Matlamat Pembangunan Mampan boleh diterapkan dalam kurikulum sekolah. Sebagai contoh, SDG 7 boleh dilaksanakan dalam subjek sains tingkatan 4 dengan fokus utamanya ialah tenaga yang boleh diperbaharui. Terdapat banyak tenaga yang boleh diperbaharui, antaranya tenaga biojisim. Biojisim merangkumi sisa pepejal atau sisa biodegradasi. Sisa biodegradasi boleh dihasilkan oleh isi rumah dan industri. Sisa biodegradasi terdiri daripada hasil pertanian, perhutanan, perikanan dan aquaculture. Biojisim boleh digunakan untuk keperluan pelbagai pihak dan disebabkan itu, tenaga ini mendapat permintaan yang tinggi oleh pelanggan. Bukan itu sahaja, dalam perbandingan yang komprehensif, kos bahan mentah meningkat dengan cepat. Hal ini menunjukkan bahawa permintaan yang tinggi dapat dipenuhi. Berbanding dengan sumber tenaga tradisional, bahan mentah juga mempunyai keseimbangan karbon dioksida yang natural dan tidak mencemarkan alam sekitar. Antara kelebihan tenaga biojisim ialah boleh menghasilkan baja organik dan leaching agent. Biojisim juga boleh menghasilkan tenaga elektrik, haba, gas mentanan dan bahan bakar kenderaan. Hal ini juga dapat mengurangkan kebergantungan terhadap bahan aktif fosil yang semakin berkurang. Bersama kita menuju ke arah matlamat pembangunan Mampan.